Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan kepada sahabat dan sahabiah berkenaan dengan tajuk amal Islami. Apa itu amal Islami? Amal bermaksud kerja atau pekerjaan. Amal Islami pula bermaksud pekerjaan yang dilakukan khusus untuk Islam. Di dalam surah At-Taubah ayat 105 yang bermaksud, dan katakanlah, bekerjalah kalian, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Jadi pengertian amal dalam Islam turut merangkumi segala pekerjaan yang disuruh oleh Islam berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, seperti melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah serta menjalankan syariat dan undang-undang Islam. Jadi amal Islami ini adalah salah satu kerja yang dipertanggungjawabkan kepada kita sebagai seorang Islam. Sahabat dan sahabiah, amal Islami ini terbahagi kepada 3 bahagian menurut Syekh Syed Hawa, iaitu yang pertama amal fardi. Yang bermaksud amal fardi ini adalah amalan yang dilakukan secara individu, yang mana yang boleh saya simpulkan di sini adalah amalan yang dilaksanakan secara individu ini seperti melaksanakan, menunaikan solat, melaksanakan zakat dan berzikir dan melalai. Jadi amal fardi ini ia juga untuk membentuk jati diri kita sebagai seorang Muslim. Jadi seterusnya, untuk mencapai amal fardi yang sempurna, menurut Imam Hasan Al-Banna telah menyusun 10 ciri-ciri peribadi yang perlu ada bagi seseorang Muslim. Yang pertama adalah akidah yang sejahtera. Yang kedua, akhlak yang mantap. Yang ketiga, ibadah yang benar. Yang keempat, sihat tubuh badan. Yang kelima, luas pengetahuan. Yang keenam, melawan hawa nafsu. Yang ketujuh, mengurus masa dengan baik. Yang kelapan, tersusun dalam urusan. Yang kesembilan, berdikari. Yang kesepuluh, bermanfaat bagi orang-orang lain. Yang kedua adalah amal jama'i, iaitu gerak kerja yang dilakukan secara berkumpulan, yang mana setiap keputusannya diputuskan oleh gerakan Islam atau kepimpinan organisasi dan mempunyai manhaj-manhaj yang tersusun serta menuju matlamat-matlamat yang tertentu. Matlamat yang dimaksudkan di sini adalah menegakkan Islam dan mendirikan kuasa pemerintahan Islam. Amal jama'i ia lebih berfokus kepada memberi manfaat kepada organisasi gerakan Islam dan ahlinya sendiri serta mengutamakan manhaj matlamatnya untuk mendirikan khilafah Islam. Jadi ia bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Imran ayat 104, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang percaya. Dan yang ketiga adalah amal ijtimai, iaitu gerak kerja yang berbentuk kemasyarakatan. Segala gerak kerja yang berbentuk kemasyarakatan dan bertujuan untuk memberikan kebaikan kepada umum selain diri sendiri dan gerakan Islam. Contoh bagi amal ijtimai antaranya yang boleh saya sebutkan di sini adalah berdakwah, menyampaikan ceramah umum, menghadiri upacara keagamaan, ziarah menzarahi, gotong royong dan berkecimpung dalam politik dan lain-lain. Sahabat dan sahabiah, Imam Hasan Al-Banna telah menyusun amal Islami kepada 7 jenis amal, iaitu tingkatan amal. Yang pertama adalah individu Muslim. Yang kedua adalah Baitul Muslim, iaitu keluarga Muslim. Yang ketiga adalah masyarakat Muslim. Yang keempat adalah kerajaan Islam. Yang kelima, daulah Islam. Yang keenam, empire Islam. Dan yang ketujuh, Ustazatul Alam, iaitu memakmurkan dunia dengan Islam. Jadi sahabat dan sahabiah, yang terakhir sekali dapat kita fahami bahawa pentingnya kedudukan amal di dalam Islam. Jika hanya ada ilmu dan iman tanpa amal, ia seolah-olah tidak lengkap dan menepati kriteria mereka yang benar-benar beriman. Misalnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah syurga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah darinya. Itu sahaja daripada saya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.